بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya dapat lagi kita bertemu dalam perbahasan kepada kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala anhu. Kita kembali seperti sebelum ini secara online, dan before ataupun sebelumnya kita telah pun kuliah di bait di Paijaras. Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun kita menyambung secara online terhadap perbahasan Usulus Sunnah dari Imam Ahmad, Usul Sunnah di sisi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, kita sampai kepada tajuk Al-Imanu Bisyafa'ati Yawmal Qiyamah. Al-Iman Bisyafa'ati Yawmal Qiyamah. Yang sebelumnya kita telah pun selesai daripada perbahasan Al-Imanu bi'azabil qabri, beriman dengan azab kubur, dan hari ini kita sambung kepada Al-Imanu bisyafa'ati yaumal qiyamah, beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya pada hari kiamat. Kata Imam Ahmad di dalam Usulus Sunnah, والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار أو يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نحر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان بالشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, dan beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa biqaumin, dan beriman dengan syafaat Rasulullah kepada kaum yang dikeluarkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla ba'da makhtaraku, setelah mana mereka dicampakkan dan terbakar di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wasaru fahman, sehingga telah pun menjadi saru fahman, menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahri ala babil jannah, kemudian dikeluarkan mereka ini di kalangan ahli neraka yang telah pun diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min zalika. Fayu'maru bihim, dan diperintahkan kepada mereka ila nahrin, untuk sebelum mereka ini masuk kepada syurga Allah Azza wa Jalla, maka mereka diperintahkan kepada ila nahrin, kepada suatu sungai, ala babil jannah, di pintu syurga, dan mereka masuk dalam sungai tersebut kama jaa fil asar, sebagaimana yang datang di dalam riwayat ataupun asar. Kaifa syaa Allah, bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kama syaa Allah, dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Innama huwal imanu bihi, dan ia sepatutnya kita beriman dengannya. Wa tasdiqu bihi, dan membenarkan perkara itu.
Maka ini adalah matan yang disebut di dalam usul sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih. Maka persoalan berkenaan syafaat Nabi SAW adalah perkara yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah, iaitu Nabi SAW boleh memberi syafaat. Fasyafa'atu thabitah, iaitu syafaat Nabi SAW ini adalah sabit. وهي في عرصات يوم القيامة حينما يشتد بالناس الهول ويذهبون إلى آدم. Ia terjadi apabila orang sedang pada ketika itu berada di mahsyar dan masing-masing berfikir terhadap diri mereka sendiri dan ke mana mereka hendak pergi dan sebagainya, dan masing-masing mengharapkan pertolongan daripada orang yang boleh menolong. وَيَذْهَبُونَ إِلَى آدَمَ, kemudian mereka pergi kepada Adam AS, ثُمَّ إِلَى نُوح, kemudian kepada Nuh, kemudian berjumpa dengan Ibrahim, kemudian kepada Musa, dan berikutnya kepada Isa alaihimussalatu wassalam. كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث. Dan setiap Nabi yang ditemui oleh orang pada ketika di mahsyar nanti, itu jumpa dengan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, maka semua Nabi-Nabi yang orang ramai datang kepada mereka untuk memohon syafaat, maka mereka tidak mampu nak memberikan syafaat, dan mereka memberi dengan kauzuran-kauzuran yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yantahi al-amru ila nabi, kemudian setelah berjumpa dengan para nabi dan seperti yang kita sebutkan tadi, maka semuanya memberi keuzuran bahawa mereka tidak mampu untuk memberi syafaat. Maka akhir sekali semua pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana laha, maka Nabi kata ana laha, maksud aku mampu atau aku boleh memberi syafaat. Wa yadhhabuna wa yakhirru sajidan tahta al-'arsy tawila, maka setelah dipohon syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fayadhhabu, maka Nabi pun sujud tahta al-'arsy, di bawah arsy Allah yang agung, dan sujudnya itu tawila, panjang. Wa yahmadullah, dan dia memuji Allah, wa bimahamidin la ya'rifuha al-an, dengan pujian-pujian yang kita tidak mengetahuinya pada waktu sekarang. Innama yalhamuhullahu iyyaha, itu Allah akan mengilhamkannya fi dhalikal waqt, pada waktu tersebut. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, maka mintalah akan diperkenankan, washfa'tu syaffa', dan washfa'tu syaffa', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keizinan untuk memberi syafaat, pertolongan kepada orang ramai pada waktu mahsyar nanti. Hadis ini disebut di dalam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, babu kalam Rabbi Azza wa Jalla, bab kalam Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat bersama ma'al anbiya, bersama para nabi wa ghairuhum, dan selain daripadanya. Walahu syafa'atun ukhar في رفع درجات قوم استحقوا درجات dunya fil jannah, dan juga ada syafaat-syafaat yang lain mampu Nabi SAW di antara jenis-jenis syafaat adalah mengangkat darjat kepada kaum yang layak untuk diangkat darjatnya di dalam syurga. Wa yashfa'u fihim fayarfa'uhumullah, maka diberi syafaat pertolongan kepada mereka, maka Allah mengangkat darjat mereka pada hari kiamat tersebut. Wa fi qaumin istahaqqu dukhulan nar, dan juga diberi syafaat kepada suatu kaum yang berhak untuk masuk dalam neraka Allah, dan diberi syafaat kepada mereka. Fala yadkhulun, maka mereka tidak masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wa yashfa'u fi qaumin dakhalu fin nar,
dan juga di sana ada bentuk syafaat di mana orang-orang yang telah pun masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, sama ada wal kabair, dan dosa-dosa besar allati irtakabuha, yang mana mereka telah melakukan sewaktu di dunia, dan diberi syafaat kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa yashfa'u fihim an-nabiyyun wal malaika was salihun, dan juga orang-orang yang telah masuk neraka ini juga akan juga ada di sana peruntukan syafaat daripada para nabi, para malaikat, para salihun, orang-orang saleh. Dan syafaat-syafaat ini yusyarikuhu fiha al-anbiya was-siddiqun was-salihun wal malaika. Dan syafaat yang terakhir ni itu syafaat di mana orang-orang yang telah pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, maka di sana ada syafaat di mana para nabi, para orang salihin, dan juga para malaikat semua boleh diberi keizinan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada mereka untuk dikeluarkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis tentang syafaat ini adalah mutawatir. Hadis-hadis berkenaan syafaat ini adalah hadis mutawatir. Itu hadis yang begitu banyak sekali diriwayatkan. Dan antaranya dalam Sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim, dan juga kitab-kitab yang masyhur yang lainnya. Dan antaranya hadis Abu Sa'id al-Mashhur. Hadis Abu Sa'id al-Mashhur annahu ya'ni yashfa'u ar-rasul fayaqul, iaitu adalah hadis Abu Sa'id, akhraja minan nar man kana fi qalbihi mithqala dinar min iman. Akan dikeluarkan daripada neraka man kana fi qalbihi, iaitu orang-orang yang ada di dalam hati jantung mereka itu misqala dinar, seumpama sebesar dinar emas daripada iman. Thumma misqala nisfi dinar, kemudian setengah daripada dinar iman yang ada. Kemudian dilihat lagi summa misqal nuwat, kemudian dilihat lagi sebahagian mereka yang mempunyai keimanan yang mungkin besar biji nuwat, sebiji ataupun biji benih. Kemudian dilihat lagi sehinggalah misqala dharrah, sehinggalah sebesar zarah min iman, daripada iman. Maka dikeluarkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla dengan syafaat-syafaat yang telah kita nyatakan tadi itu. Maka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa man yamtalik minal iman adna misqala zarrati min iman. Disebut dalam hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Kemudian dicari lagi orang-orang yang mempunyai iman adna, maksudnya daripada iman yang rendah, kemudian lagi rendah, kemudian dikeluarkan mereka daripada neraka Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala yakhrujul muwahhidin minan nar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang yang ada tauhid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla daripada neraka. Bima ma'ahum minal iman, kerana adanya keimanan yang walaupun sedikit di dalam hati jantung mereka, walau kana adna min misqala zarrah, walaupun sebesar zarah, seperti yang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam perkara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada hari kiamat, di sana ada sebahagian kumpulan-kumpulan yang mengingkari adanya syafaat tersebut, seperti golongan Al-Khawariju, golongan Mu'tazilah, golongan Ar-Rawafidu, iaitu golongan Khawarij, Mu'tazilah dan juga puak-puak Syiah Ar-Rawafid ni, dan selain daripada mereka di kalangan ahli yang sesat ini, maka mereka mengingkari adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dilihat kepada ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada,
wala yashfa'una, dan tidak yashfa'una, mereka itu diberi syafaat, illa liman irtada, melainkan bagi orang yang diredai. Surah Al-Anbiya ayat 28. Wa huna ta'allaqu bi'umat tatanawwal al-kuffar wa la tatanawwal al-mu'minin, yani مثلا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Surah Al-Baqarah lagi ada di sana, min qabli, sebelum an ya'ti, datang kepada mereka hari di mana jual beli padanya tidak bermanfaat, wala khullah, dan tak ada kawan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafa'ah. Surah Al-Baqarah 254. Maksudnya di sana sebahagian golongan-golongan yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, seperti yang dinyatakan Khawarij, Mu'tazilah dan Rawafid. Pokok Syiah ni tadi, mereka berdalilkan ayat Al-Quran. Mereka menyatakan bahawasanya Al-Quran kata tak ada syafaat, seperti yang telah kita sebutkan surah Al-Anbiya tadi, wala yashfa'una illa liman irtada. Kemudian wala khulla wala syafa'ah, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan. Surah Al-Baqarah 254. Maka mereka kata tak ada syafaat pada hari kiamat. Dan disebut lagi fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, surah Al-Muddathir ayat 48, iaitu kata Allah, fama tanfa'uhum, apa pun tidak memberi manfaat, syafa'atu syafi'in, syafaat orang-orang yang memberi syafaat pun tidak memberi manfaat kepada mereka. Maka orang-orang yang mengikut hawa nafsu dan bid'ah ini, mereka menggunakan ayat-ayat ini menyatakan bahawasanya tidak ada syafaat Nabi atau syafaat sesiapa pun pada hari kiamat nanti, dan mereka meninggalkan an-nusus al-mutawatirah, mereka meninggalkan nas-nas yang mutawatir daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwasanya di sana sabit dengan hadis adanya syafaat pada hari kiamat. Bahkan ayat Quran yang kita sebut tadi, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak diberi illa liman, kecuali kepada orang yang diredai. Ayat itu sendiri menjelaskan adanya syafaat itu bagi orang-orang yang Allah redai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Jadi mereka ini mengambil jalan menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara syafaat yang telah kita nyatakan. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 255 dalam ayat kursi, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Man zalladhi, siapakah zalladhi yang mampu yashfa', memberi syafaat, indahu, di sisi Allah, illa biiznihi, melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat ini menjelaskan antara satu sama lain, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya inilah dia i'tiqad aqidah ahli sunnah wal jamaah terhadap perkara yang disebut tentang syafaat pada hari kiamat. Maka sebab itu kata Imam Ahmad, dan diletakkan di dalam usul sunnah, itu dalam akidahnya, itu akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana Imam Ahmad terkenal dengan Imam ahli sunnati wal jamaah. Maka katanya wal imanu bi syafa'atin nabi, maka beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum-kaum yang disebutkan tadi, wa biqaumin yakhrujuna minan nar, pada kaum yang keluar dari neraka ba'da mahtaraku, setelah mana mereka dibakar dan telah pun hancur dan jadi arang, debu dan sebagainya. Maka diberi syafaat kepada mereka, fayu'maru bihim ila nahri ala babil jannah, maka sebelum mereka masuk ke dalam syurga Allah, maka mereka dimandikan ataupun dimasukkan di dalam air sungai di hadapan di hadapan syurga, kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bahawasanya sungai ataupun
Maksudnya sungai ini dipanggil sungai kehidupan, maksudnya setelah dibakar dan sebagainya maka dimandikan atau dibersihkan dengan air sungai tersebut, dan kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi yu'minuna biha ahli sunnah. Maka semua ini adalah ahli sunnah beriman dengannya, dan itu merupakan asal daripada ataupun usul asas daripada asas-asas ahli sunnah yang menyangkahi terhadapnya ahlul ahwa wal bid'ah, orang yang mengikut hawa nafsu dan bid'ah di kalangan pokok-pokok khawarij yang kita nyatakan tadi, rawafid syiah, wa ahlul batil dan ahli-ahli kebatilan. Dan wa yajibu 'alal mu'min bidzalika ay yu'min wa yusaddiq, dan wajib atas orang yang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya untuk beriman tentang perkara tersebut dan membenarkan. Maka ini adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka saya rasa di dalam bab syafaat, dalam bab syafaat ini, maka ianya jelas dan ianya tidak mempunyai banyak iskal, tidak mempunyai banyak masalah di dalam perkara ini. Baik, berikutnya khurujud dajjal. Berikutnya kata Imam Ahmad ibn Hanbal, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina 'ainayhi kafirun, wal ahaditsu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun, wal imanu anna al-masih ad-dajjal, dan beriman bahawasanya Al-Masih Ad-Dajjal kharijun, akan keluar, kharij, akan keluar, maktubun baina ainaihi kafirun, dan maktub, tertulis, baina ainaihi, di antara dua ainaihi ataupun di dahinya, kafirun ataupun kafara, wal ahaditsu allati ja'at fihi, dan hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ini sabit, wal imanu bi anna zalika kainun, dan beriman dengan perkara tersebut adalah suatu kewajiban ahli sunnah wal jamaah. So ini perkara yang berhubung dengan perkara yang akan terjadi sebelum berlakunya kiamat, iaitu khuruj ad-dajjal, akan keluarnya suatu orang yang disebut Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Baik, sebelum kita masuk sedikit tentang perbahasan secara ringkas tentang Al-Masihu ad-Dajjal, oleh kerana ianya melibatkan perkara-perkara yang disebut sebagai alamatus sa'ah, disebut sebagai tanda-tanda kiamat, ataupun disebut bahawasanya perkara-perkara yang akan terjadi sebelum berlakunya hari kiamat. Dan khurujud dajjal, keluarnya makhluk dajjal ini adalah merupakan di antara tanda-tanda besar yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Baik. Sebelum itu, secara muqaddimah kita nak sebut sedikit bahawasanya Nabi SAW di dalam hayat baginda SAW, Nabi SAW menceritakan dan Nabi SAW menyampaikan kepada umat baginda, iaitu hadis-hadis ataupun perkara-perkara yang disebut sebagai al-fitan. Disebut sebagai al-fitan. Al-fitan kalau kita terjemahkan kepada fitnah lah. Dan al-fitan di sini maksudnya perkara-perkara yang mungkin akan berlaku, perkara-perkara yang akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Dan Nabi SAW menjelaskan semuanya sekali kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan tidak ada di antara perkara-perkara yang masuk di dalam ataupun yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat itu, ia tidak disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya ila Hudzaifah, iaitu hadis di dalam Sahih Muslim yang dikeluarkan oleh Muslim dengan sanadnya kepada Hudzaifah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu hari penuh. Nabi mengkhususkan satu hari penuh berkhutbah menjelaskan kepada para sahabat pada ketika itu tentang al-fitan, iaitu perkara-perkara yang akan berlaku pada hari atau sebelum berlakunya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Hudzaifah ini, qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin min fajrah. Hadis ni disebut bahawasanya, kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami atau menyolat salat dan mengimamkan kami pada satu hari daripada salat fajar. Lepas daripada Nabi salat fajar atau salat subuh bersama dengan para sahabat, fasa'adal mimbara fakhatabana, maka Nabi pun naik atas mimbar dan Nabi pun berkhutbah hatta hadaratidh zuhur, sehingga waktu zuhur. Nabi SAW lepas salat fajar bersama sahabat menjadi imam, kemudian Nabi naik ke atas mimbar dan berkhutbah sehingga masuk ataupun datang waktu zuhur. Kemudian summa nazala, kemudian Nabi turun daripada mimbar, fasalla bina az-zuhra, kemudian Nabi pun bersalat zuhur bersama para sahabat. Lepas daripada habis salat zuhur, summa sa'adal mimbar, kemudian naik balik atas mimbar, sambung haddal asar, sehingga salat asar, dan sampaikan khutbah berkenaan tentang fitnah akhir zaman. Kemudian hatta gharabati syams, sehingga matahari terbenam sampai maghrib. Fama taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ila qiyamis sa'ah illa akhbara, iaitu tak ada benda yang Nabi SAW tinggalkan daripada penerangan apa yang akan berlaku pada hari kiamat, illa akhbara, melainkan Nabi menyampaikan kepada umatnya satu hari penuh daripada subuh sehinggalah maghrib. Fahafidhahu man hafidhah wa nasiyahu man nasiyah, maka hafazlah orang yang menghafaznya dan lupalah orang yang melupainya. Maka hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW sehingga memperuntukkan satu hari daripada subuh sampai maghrib, daripada berhenti untuk salat saja, kerana menerangkan perkara-perkara yang disebut fitan, perkara-perkara yang disebut fitnah akhir zaman yang akan berlaku waktu kiamat, sebelum berlakunya kiamat. Dan tak ada benda yang Nabi tinggalkan melainkan semua Nabi sampaikan kepada umat, apa yang disebut oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua sekali, maksudnya tak ada benda yang ditinggalkan, maksudnya begitu penting sekali perkara yang melibatkan hadis fitan ataupun perkara-perkara yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Dan juga kalau kita lihat bahawasanya di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengkhususkan satu Kitabul Fitan, iaitu menghimpunkan hadis-hadis fitan. Dan juga para ulama kita daripada dulu sampai sekarang mengkhususkan kitab-kitab khas tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat ataupun hadis fitan, dan mereka mengadakan kelas-kelas ataupun daurah menjelaskan tentang hadis-hadis al-fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman ni. Qala al-Imam Abu Syamah, Imam Abu Syamah pernah kata, "Law kana al-amru ilayya la ja'altu kullu masjidin imaman." Kalau sekiranya aku ada kuasa, la ja'altu,
akan kujadikan setiap masjid itu imamnya itu mementingkan dan mengajarkan manusia tentang niat. Ini kata Abu Syamah, sehingga Syekh Masyhur Ali Salman. Syekh Masyhur Ali Salman ni anak murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, meminjam kata-kata Abu Syamah. Dia pinjam kata-kata Abu Syamah. Abu Syamah kata, kalaulah aku ada kuasa, aku nak suruh imam-imam ni pentingkan bab niat, nak bagi tahu kepada makmum. Maka meminjam kata-kata Abu Syamah, kata Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, meminjam kata-kata Abu Syamah, "Lau kana al-amru ilayya", kalaulah dia ada kuasa pula, maka pada zaman ini la ja'altu fi kulli masjidin, akan ku perintahkan, akan ku suruh setiap masjid talibu ilmin, sama ada penuntut ilmu, atau aliman, ataupun orang alim, mengingatkan kepada orang ramai tentang hadis-hadis fitan, hadis-hadis yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Dan perkara yang melibatkan perkara fitan ini adalah penting bagi talabil ilm, bagi orang yang menuntut ilmu, an yafhama, untuk memahami hadis-hadis fitan ini berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana masalahnya bahawasanya kalau diperhatikan ahlul ahwa wal bidah, ataupun orang-orang yang kadang-kadang terlampau obses kepada hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman ini, maka sebahagian mereka berta'amul tentang hadis-hadis fitan ini dengan cara yang tak betul. Maka berta'amul dengan hadis fitan, dengan hadis-hadis fitan ini, fitnah bifitnatin, dengan fitnah pula, ataupun dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan semua kita mengetahui bahawasanya perkara-perkara yang melibatkan fitan ini adalah perkara ghaib. Perkara-perkara yang melibatkan fitan atau perkara hadis-hadis yang menceritakan tentang fitnah-fitnah akhir zaman ini adalah ianya merupakan perkara ghaib yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa ia perkara ghaib? Kerana ia belum berlaku dan sebagainya. Dan ianya apabila ulama kita menyebutkan, maka dia akan merelatekan ia dengan perkara-perkara biqurbis sa'ah, dengan perkara-perkara yang akan terjadi apabila dekatnya dengan kiamat. Maka lagi bertambah jauh kita ni, atau lagi dekat dengan akhir zaman ni, maka benda ni akan bertambah lagi teruklah sebahagian orang. Maka wajib bagi kita ini berta'amul, bermuamalah dengan hadis-hadis fitan ini sebagaimana para sahabat bermuamalah dengannya. Jadi ini perkara yang kita nak ingatkan kepada orang ramai lah, terutamanya pada zaman sekarang ni, orang bercakap tentang hadis-hadis fitnah, tentang teori konspirasi dan sebagainya. Baik, di dalam disebut tanzilu, di dalam mengaplikasikan hadis-hadis fitan dengan al-waqi', dengan perkara-perkara yang terjadi pada ketika ini sebelum berlaku kiamat, mengambil hadis-hadis Nabi tentang fitnah dan dimasukkan atau difahami dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi waktu kini, maka la yakhlu min halatain, maka ada dua keadaan dekat situ. Kita tidak menyatakan ianya tidak boleh secara mutlak, dan kita tidak kata ianya boleh secara mutlak. Tak boleh pun tak boleh, maksudnya kita tak boleh kata boleh kita ambil hadis-hadis ni dan kita bubuh kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berlaku. Kita tak kata boleh secara mutlak, dan kita tak kata tak boleh secara mutlak. Maka dia ada kaedahnya. Dan macam kita sebutkan, mengaplikasikan, meletakkan hadis-hadis al-fitan, hadis-hadis akhir zaman ataupun hadis-hadis tanda-tanda yang akan berlaku dekat dengan berlakunya kiamat kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi masa kini khususnya, maka ada dua keadaan dekat situ. Satu,
untuk memahami perkara ini, kita nyatakan bahawasanya kalau sekiranya mengambil hadis-hadis ini atau tanzilul ahadits al-fitan, mengambil hadis-hadis ini dan dilihat kepada peristiwa yang berlaku itu dilakukan oleh para ulama yang rasikh di dalam ilmu, para ulama yang diiktiraf itu kibar, itu ulama-ulama besar, ulama-ulama yang diiktiraf keilmuan mereka dan mendalamnya keilmuan mereka kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara ini tanzil atau perkara ini maka ianya boleh jadi okey. Ianya boleh jadi perkara yang datangnya daripada ahlul ilmi, datangnya daripada para ulama yang mempunyai ilmu terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini orang yang memahami Al-Quran dan sunnah. Dan kalau sekiranya ia datang daripada orang-orang yang tidak ada ilmu, kalau ia datang daripada orang-orang yang mengajinya pun tak mengaji, orang yang tidak pernah mendalami ilmu Al-Quran dan tidak pernah mendalami ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sendiri yang menyatakan dia mengambil hadis-hadis ini dan dia melihat kepada waqi', kepada peristiwa yang terjadi, dan dengan menjazamkan pula, dan dia dia kata pasti ianya sekian dan sekian dan sekian dan sekian, maka sudah tentu perkara ini tidak diterima oleh kita semua. Ia tak boleh diterima kerana ia datang bukan daripada ahli ilmu, kerana kita bimbang nanti akan jadi bohong terhadap Allah Azza wa Jalla tentang dan juga bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah telah pun ada kaedah dan telah pun ada prinsip yang mereka letakkan bagaimana kita mesti bermuamalah terhadap hadis-hadis fitnah akhir zaman ini. Baik, itu secara umum tentang apa yang disebutkan sebagai ahadisu al-fitan, ahadis fitan. Baik. Maka khurujud dajjal, maka keluarnya dajjal ini adalah disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maktub dan ditulis baina ainaihi kafir, dan ditulis kafir di dahinya. Dan hadis-hadis tentang perkara ini datang daripada Nabi dan wajib kita beriman dengan perkara tersebut. Dan hadis-hadisnya juga sahihah, hadis sahih dan banyak, dan sehingga sampai ke darjat mutawatir, iaitu dalam perkara keluarnya dajjal ni. Wa fi nuzulil masih ahadithun kathira, dan turunnya nuzulul masih maksud turunnya Isa alaihissalam juga hadisnya banyak. Wa minha ma taqulunahu fi salatikum, dan antaranya apa yang kita sebut dalam salat kita di akhir sebelum kita bagi salam, doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. Dan sebahagian annas, sebahagian manusia, yunkir khuruj ad-dajjal ma'al asaf syadid wa yaqulun nata'awwalu ta'wilat. Maka kata Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dalam mensyarahkan matan ini, kata dia bahawasanya ba'dun nas, sebahagian manusia, yunkiru, sebahagian manusia mengingkari keluarnya dajjal ma'al asaf syadid, dan mereka kata dan mereka takwil, mereka tafsir, nata'awwalu ta'wilan, mereka menafsirkan dan mereka mentakwil dengan pelbagai ta'wilan. Wa min aghrabit ta'wilat nasun fi hadzal asr, dan seperti juga macam disebutkan, makin pelik sekali takwilan manusia pada zaman sekarang, iaitu yaqulun inna dajjal laysa syakhsan, sehingga sebahagian mereka kata bahasanya inna dajjal, bahasanya dajjal itu laysa syakhsan, bukan orang, laysa syakhsan wala Isa syakhsan, dan tidak juga Isa itu syakhs, wa innama huwa tijahu ruhi wa tijahu madi, tetapi dianya satu umpama ruh, ittijahu madi. فالاتجاه المادي أطلق على الدجال والاتجاه الروحي أطلق عليه عيسى. Macam-macam lah takwilan yang mereka takwil tentang Dajjal ni.
dan hadis-hadis mutawatir tentang Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam sebagaimana yang telah kita ketahui. Maka adanya di sana orang-orang yang tidak mengingkari akan keluarnya Dajjal. Dan maksud mengingkari itu mereka kata hadis-hadis Dajjal ini bukan bermaksud Dajjal itu orang. Ia something yang mungkin ruh dan sebagainya. Mungkin ada orang kata Dajjal itu mungkin dia suatu benda yang macam pasir ataupun boleh hilang, boleh masuk dalam badan orang ni, kemudian dia keluar balik jadi pasir, kemudian dia boleh masuk dalam badan orang ni dan sebagainya dengan pelbagai-pelbagai takwilat. Sedangkan hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal ni, ia menceritakan seorang syakhs, seorang manusia. Maka ini kadang-kadang takwilan-takwilan yang kadang-kadang meleset ataupun yang tak pernah disebut oleh para ulama yang besar ahli sunnah wal jamaah. Mungkin sebahagian mereka pula oleh kerana hadis kata bahawa Dajjal itu satu mata, maka dia pun takwil, dia kata bahawasanya mungkin Dajjal itu Amerika. Maka dia kata mungkin Dajjal itu seperti $1 Amerika tu ada tulis mata, ada gambar mata seketui ataupun mata sebiji. Itulah Dajjal. Ataupun Dajjal ini adalah negara tertentu, ataupun dia kata Dajjal ni oleh kerana dah disebut dalam hadis dia boleh pergi ke merata tempat dan sebagainya, maka itulah Dajjal, roket, macam-macam. Ini semua takwilan-takwilan yang terlampau dan ia tidak pernah disebut oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, sehingga waktu kini pun tidak ada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berkata demikian. Maka kalau dilihat bahawasanya di dalam hadis-hadis tentang Dajjal ini disebut bahawasanya dengan banyak hadis, maka dia anak Adam, maksudnya dia manusia, kemudian mempunyai akwar, mata sebelahnya itu ada problem, buta sebelah mata dan sebagainya. Maka disebut lagi di dalam hadis macam kita sebut maktub baina ainai, maka ditulis di antara dahinya itu kafara yang boleh dibaca oleh sekalian orang-orang mukmin. Maka banyak sekali tentang sifat-sifat Dajjal ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan kesimpulannya, apabila disebutkan bahawa Dajjal ini akan keluar, maka dianya anak Adam, dianya suatu orang yang manusia yang akan keluar pada akhir zaman dan akan melakukan kerosakan di muka bumi dan akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, di sana akan ada secara umumnya apabila disebut tentang Dajjal ini adalah tentang adakah dia telah ada ataupun belum ada, adakah Dajjal ini dah keluar ke belum dan sebagainya. Saya rasa mungkin perkara ini akan kita boleh lanjutkan dalam kuliah yang akan datang. Kita akan sebutkan di sana ada perkara yang disebut ataupun diceritakan di dalam riwayat-riwayat hadis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara ataupun dua isu. Suatu yang disebut sebagai yang bernama satu orang yang bernama Ibnu Sayyad, As-Safi Ibnu Sayyad, iaitu satu orang yang dikatakan Dajjal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya hadis Tamim Ad-Dari, iaitu dengan 30 orang dia ni berbelayaran di lautan, akhirnya terdampar dekat sebuah pulau, yang di pulau tersebut dia melihat ada makhluk jassasah. Kemudian di sana dia jumpa dengan makhluk yang dirantai tangannya dan sebagainya, yang menceritakan bahawasanya dia itu Dajjal dan dia akan keluar pada akhir zaman nanti. Maka ini dua isu yang disebut di dalam perkara Dajjal ni. Mungkin insya-Allah kita akan sebut secara ringkas ataupun ceritanya di kuliah yang akan datang. Sambungan kepada tajuk kita ni memang Khurujud Dajjal, itu keluarnya Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman yang jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan apa-apa pun suka kita ingatkan bahawasanya di dalam perkara-perkara seumpama ini, maka ia perlu dirujuk kepada ulama kibar, perlu dirujuk kepada orang alim, orang ulama yang Allah Ta'ala berikan mereka ini ilmu yang rasikh, yang kukuh,
untuk kita memahami hadis-hadis ini supaya kita tidak salah faham ataupun supaya kita tidak menyatakan sesuatu yang tidak pernah disebut oleh ahli ilmu sebelum daripada kita. Dan insya-Allah kita akan sambung tentang perkara ini pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perbahasan usul sunnah lil imami Ahmad ibn Hanbal Syaibani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi